Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah berhari-hari kita mendengar politik negara macam-macam tiap-tiap hari tumbuh. Tiap-tiap hari ada isu dan kadang-kadang dah rasa malas nak mengikutinya. Benda-benda yang hampir sama. Kes Najib, kes Anwar Ibrahim, PMX, DAP, Tun Dr. Mahathir, alih-alih itu je yang keluar. Mereka ini saja yang menguasai politik negara, Haji Hadi, Tan Sri Muhyiddin. Yang lain-lain rasanya hanya pemain sampingan sahaja yang menjadi teras kepada politik negara, dan hala tuju politik ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Tun Dr. Mahathir lah. Yang lain-lain tu saya kira hanya follower yang mengikut rentak mereka sahaja. Dan di dunia hari ini, kita tidak boleh selesa dengan mempedulikan politik di dalam negara kita sahaja. Kita perlu kaitkan dengan apa yang berlaku di dunia. Yang terkini adalah perang Iran bersama dengan Israel. Suka untuk dinyatakan mana-mana bangsa yang menguasai Palestin, iaitu khasnya di kota Baitul Maqdis, mereka akan menguasai dunia. Bermula Rom menguasai dunia, dikatakan menguasai dunia apabila ia berjaya menguasai Baitul Maqdis. Begitu juga dengan Parsi dan Babylon. Babylon di bawah Nebuchadnezzar ataupun di bawah Cyrus pernah menguasai Baitul Maqdis dan membawa orang-orang Yahudi ke Iraq, ke Zion, yang hingga kini orang Yahudi berada di Zion, Iraq. Maka hari ini Israel yang dilihat cuba menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis, itu pun dia dah menguasai separuh, kadang-kadang banyak lebih pada separuh. Dia dah dilihat sebagai kuasa dunia. Bayangkan kalau beliau menguasai sepenuhnya tanah Baitul Maqdis, maka dunia ini adalah milik dia lah. Kalau sebelum ini kita dimomokkan ataupun tersebar luas, terutamanya daripada negara jiran yang banyak perkatakan Imam Mahdi itu adalah datang dari timur, dan mereka yakin dari timur itu sama ada Indonesia atau Malaysia ataupun negara Asia Tenggara. Tapi kalau ditengokkan sehari dua ni, yang banyak bangkit, yang banyak mempertahankan Islamnya masih datang daripada negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan juga Iran itu sendiri. Dan kemungkinan apa yang dikatakan Imam Mahdi boleh jadi juga daripada sekitar situ. Baitul Maqdis ini dikatakan tidak ada tanahnya yang tidak menjadi sujud para Nabi dan Rasul. Walaupun dari zaman mana sekalipun dipercayai setiap Nabi itu akan tidak dilahirkan di Baitul Maqdis ataupun di Palestin, mereka akan mengunjungi Baitul Maqdis mungkin sebagai satu penghormatan, dan ia beberapa kali disebut sebagai tanah yang berkat. Tidak keterlaluan kita mengatakan bahawa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW melalui Baitul Maqdis dan menjejakkan kaki Baitul Maqdis mungkin sebagai satu penghormatan sebelum ia di Mi'raj ke langit. Mengikut satu wawancara bersama Menatang Yahoo, dia mengatakan matlamat bangsanya adalah untuk menghapuskan negara Islam atau menyekat negara-negara yang diperintah oleh sistem-sistem Islam. Dan yang pertama yang nak dilakukan selepas daripada beberapa negara Islam sudah tunduk seperti Libya dan Iraq, yang seterusnya Syria, dan kemudian yang terbaru ialah tumpuan kepada Islam, Republik Islam Iran. Dan tanpa segan silu, Menatang Yahoo berkata selepas Iran, yang seterusnya next adalah Pakistan. Melihat kepada suasana ini, Turki yang akhirnya kembali kepada Islam melihat ini adalah satu ancaman kepada negaranya yang hendak kembali kepada Islam. Jadi Turki presidennya mengesahkan mereka akan mempertingkatkan ataupun memperbanyakkan senjata-senjata khasnya, senjata peluru berpandu, iaitu misil, sebagaimana Iran menunjukkan bahawa sekiranya tak dapat menguasai udara, menggunakan misil adalah berkesan. Hari ini khasnya dunia Islam, umumnya dunia sudah melihat Iran sebagai satu negara yang lama
mengamalkan dasar yang tertutup, yang diasingkan dan tidak banyak membuat hubungan dengan negara luar, kecuali hubungan-hubungan secara tidak langsung sebagaimana di Malaysia. PAS mengadakan hubungan yang lama lah, daripada zaman Mak Sabu berada di dalam PAS. Mereka mengadakan kunjungan-kunjungan ataupun hubungan politik yang mana orang PAS ataupun pemimpin PAS mengagumi kepimpinan Ayatullah ataupun Mullah ataupun iman Iran. Jadi di waktu itu kerajaan kita melihat hubungan PAS ini sebagai sesuatu yang mengancam ataupun bahaya kerana akan membawa pengaruh Syiah. Dan hari ini apabila berlaku perang, ramai orang dah celik mata, dah melihat Syiah adalah satu daripada agama yang asasnya juga Islam tetapi ditafsirkan sebagai terpesong. Tetapi carilah agama-agama lain di dunia, hanya Islam Syiah saja yang dekat pada agama Islam yang dikatakan mengikut kehendak Nabi SAW, itu Islam Sunni. Orang Islam juga mengerjakan haji dan ibadat ke Mekah, dan mereka ini kalau dari segi pandangan besar secara umumnya mereka masih beragama Islam. Sedang takkanlah orang kafir ataupun orang bukan Islam boleh menunaikan haji di tanah haram, sedangkan tanah haram itu adalah diharamkan kepada orang-orang selain daripada agama Islam. Maka apabila Syiah boleh ke tanah haram, ke Mekah menunaikan ibadah, itu bermakna Islamnya masih ada asas-asas ketuhanan dan kenabian masih sama dengan orang Islam lain. Jadi kalau dunia Islam sudah bersetuju bahawa hanya negara Iran yang selama ini dilihat diam, tidak bercampur tangan, akhirnya memberi kesan impak yang besar kepada Israel berbanding negara-negara lain yang sebelum ini, dan Iran dilihat bertegas dan juga ada strategi. Walaupun kita lihat mungkin Iran akan kalah di dalam perlumbaan 1 lawan 1 antara Israel, USA dan Iran. Namun kemunculan Islam ini telah mengubah banyak pandangan yang dulunya disebarkan oleh orang British bahawa orang Sunni dan orang Syiah ini mesti berpecah dan kena bermusuh. Rupanya itu adalah satu strategi untuk mereka menguasai negara-negara Islam. Jadi apa yang dilakukan PAS adalah kita boleh tafsirkan sebagai lebih ke depan di dalam pandangan keagamaan dan hubungan ummah. Kalau di Timur Tengah ataupun di bahagian-bahagian lain negara Islam, mereka dipecahkan oleh orang luar di dalam politik atau hubungan antarabangsa oleh negara-negara Kristian. Jadi kita tidak boleh mengharapkan kepada bantuan Rusia untuk membantu Iran, kerana kita sudah difahamkan sebagai orang Islam, orang-orang penganut agama dan Yahudi ini jelas dinyatakan oleh Tuhan sebagai musuh orang Islam. Rusia itu pemimpinnya beragama Kristian Ortodok, walaupun ia lebih kepada Kristian yang asal yang pusatnya dulu di Baitul Maqdis ataupun di Rom Timur Byzantine. Namun apabila perpecahan mereka, dia menjadi satu mazhab yang kedua selepas Kristian Katolik yang berpusat di Rom. Namun ia masih Kristian dan ia masih di dalam sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi yang lebih dekat untuk dipercayai adalah negara China lah, kerana China bukan Kristian dan bukan juga Yahudi. Di negara kita, kalau PAS itu menganggap PEN itu parti amanah itu sebagai pemecah pada parti mereka, dan sehingga ke hari ini mereka seolah tidak mahu membuat apa-apa hubungan dengan PEN. Begitu juga UMNO yang dulu menguasai negara akhirnya tewas, dan salah satu kerja yang menewaskan UMNO ini adalah Tun Dr. Mahathir melalui parti Bersatu. Maka apabila Bersatu itu wujud dan meninggalkan UMNO dan banyak orang-orang UMNO yang melompat ke Bersatu, maka musuh orang UMNO selain daripada parti-parti pembangkang yang lain, yang paling utama adalah PPBM, iaitu Bersatu. Maka ia ni samalah tarafnya dengan PEN dalam PAS. Jadi
kalau PAS masih ingin bersama UMNO dan kita berharap UMNO juga mempunyai wawasan untuk bersama PAS, saya rasa yang paling mudah untuk menyatukan PAS dengan UMNO ialah PAS mesti melupakan PN iaitu PPBN, dan saya kira itu adalah syarat utama UMNO boleh berunding dengan PAS, sebagaimana Iran berkata syarat untuk mereka berunding perdamaian mesti berhenti perang, mesti berhenti menyerang Iran dan Palestin. Jadi kita pun kata orang UMNO ini PAS mesti berhenti buat hubungan dengan PPBN atau bersatu, sebagaimana mereka tidak membuat hubungan dengan PEN. Itu adalah kunci persaudaraan BN ataupun UMNO dan PAS, kerana sudah diketahui BN UMNO ini pernah menjadi parti yang kuat menguasai negara. Jadi kalau PAS dan sekiranya PAS boleh bersama UMNO, tidak diragukan lagi lah, maka kuasa Melayu Islam ini akan berada kembali sebagaimana di zaman BN. Kira kita tengok di Iran yang lain fahamannya dan ia ideanya lebih mirip kepada orang PAS yang kat sini. Jadi Arab Saudi itu kita andaikan sebagai UMNO yang menyokong. Jadi apabila Arab Saudi menyokong dan memberi sokongan moral kepada Iran dan memihak pada Iran, maka mudahlah negara-negara Islam lain untuk mengikut dari belakang dan bersatu mempertahankan Palestin dan negara Islam. Jadi PAS dengan UMNO itu harus bersatu, bersetuju ataupun satu pandangan untuk membawa lain-lain parti, lain-lain pengikut yang Bumi Putera, Islam dan seterusnya, orang-orang yang Hafiz Zimi untuk bersama dengan UMNO dan PAS. Jadi itu adalah kunci kejayaan bangsa Melayu